Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Duyuf Rahman, tak ada. Sahabat-sahabat Latahzan, tolong respon Ustazah. Audio video okey ke? Audio video okey ke? Please respon Ustazah. Lukman Hakim, Ina Salina, Waalaikumsalam, Wani Yahya, Siti Nur Aisyah, Aziana, Aziz Misyani, Putri Lestari, Azlina Ami, Jamilah Bacuk, Rohani Abdul Rahman, Halimah Ismail Rozian Marko. Please respon Ustazah. Audio video okey ke? Sebelum Ustazah teruskan, kita mengambil pemandangan tawaf, pemandangan terakhir daripada Masjidil Haram seusai solat subuh. Ustazah duduk di sini daripada tingkat 1. Okay, yang ni dia tutup, dia halang so Ustazah tak boleh mendekat ke ruang depan ni. Tolong respon sahabat-sahabat. Audio video okey ke? Audio dan video okey ke? Subhanallah, wa salli ala Sayyidina Muhammad. Baik ya Abdullah, Masya Allah, terima kasih. Terima kasih ucapan selamat hari guru. Tolong respon Ustazah dulu sayang-sayang sekalian. Nurjannah Malik, Jamilah Awal, AV okey, Alhamdulillah. Rohaiza Wahid, AV okey. Subhanallah, Sarina binti Muhyi, Abdullah Ummi Afan Kalisha, Nur Cahaya, Alhamdulillah suara okey. Baik, suara okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. InsyaAllah Ustazah berada di sini. Tadi Ustazah solat subuh, Ustazah tak iktikaf awal malam tadi sebab lewat balik daripada program Kemuncak Al-Fawaz Travel. Kemudian Ustazah solat dekat inilah ruang kosong kat sini. Sebenarnya ni bukan ruang solat, ni ruang tawaf di bahagian atas. Tapi sebab bila kita dah lambat masuk masjid, so kita boleh isilah kawasan-kawasan tu. Dan hari ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah bersolat dekat ruang kosong tu. Dan Ustazah nak tunjuk dekat anda, dekat ruang yang gold tu kan, dekat ruang yang gold tu dah nampak. Ustazah zoom sekejap. Ustazah solat kat sini tadi, dekat sini yang ada 2 tudung hitam tu. Lepas tu belah sana sikit tu yang ada 2 lelaki pakai ihram putih tu. Di belakang dia tu adalah kawasan diletakkan mayat. Tadi ada 12 orang kot jenazah. Masya Allah sahabat-sahabat. Jadi lepas saja solat, Ustazah melihat suasana jenazah dibariskan. Lepas kami solat jenazah, lepas tu diangkat untuk dibawa ke permakaman. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi hari terakhir ni pula Allah bagi tengok suasana tu setelah sebulan duduk kat sini. Allahu Akbar sahabat-sahabat. Tak tahu kenapa rasa sayu sangat hati sebab malam tadi ketika kami sedang yasin dan tahlil, di tempat istirahat. Sedang yasin dan tahlil di tempat istirahat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustazah dapat berita anak murid Ustazah di Felda FGV kembali ke rahmatullah. Tiba-tiba juga sahabat-sahabat dirahmati Allah, siang semalam Ustaz Azwan menerima berita kematian kawan sekerja dululah. Kawan sekerja dulu. Pagi semalam Ustaz terima berita tersebut. Ini untuk cerita semalam saja, sepanjang sebulan kami berada di sini. Tengah hari Ustazah terkejut dengan berita seorang jemaah Ustazah biasa juga dengan Latahzan di Masjid Al-Mu'minun Subang, Kak Aida yang Ustazah sayang kerana Allah, Masya Allah, punya 1 anak sahaja sahabat-sahabat. Dan baru setahun punya 1 cucu, satu-satunya. So anda bayangkan satu-satunya cucu berumur setahun, tiba-tiba dibawa ke hospital. Kata doktor COVID, tanpa nenek atuk yang duduk serumah mak ayah ni tak COVID pun. Katanya cucu ni COVID. Wallahualam kisah betulnya, tapi ini berita sahih daripada jemaah masjid, ketua muslimatnya. Dan memberitahu tengah hari semalam kepada Ustazah. Ustazah sangat terkejut. Cucu berusia 1 tahun itu kembali ke rahmatullah. So bayangkan keluarga itu, Allahu Akbar. Bayangkan rasa keluarga itu sahabat-sahabat. Dan malam Ustazah bawa Ustazah bawa
Duyuf Rahman, hari terakhir sahabat-sahabat dirahmati Allah, ke tempat istirahat. Ini kebiasaan Al-Fawaz akan meraihkan jemaah di malam yang terakhir, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tengah kami nak start tahlil itu dapat berita kematian. Semoga almarhumah Nurmala Syamsuddin namanya, Allah berikan syurga untuknya. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Apalah mesej Allah nak bagi dekat Ustazah? Memang sedih berita-berita kematian sepanjang sebulan di sini, berita-berita yang mengejut, nak memberi tarbiyah kepada kita. Ya Allah, apa yang aku nak bawa kalau tak buat persiapan? Allah dah bagi mesej bertalu-talu pada kita bahawa kematian itu tiba-tiba, sahabat-sahabat dirahmati Allah. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kita nak minta cepat, nak minta lambat, satu saat tak boleh. Sebab semua tu atas ketentuan Allah. Ya Allah Tuhan, yang meninggal malam tadi tu, anak murid Ustazah di FGV Felda, sahabat-sahabat, katanya balik beraya, singgah mana kat Sungai Besar, beli ubi. Kan ubi, biasalah kita dah raya-raya dah muak makan macam-macam, rebus ubi untuk sarapan. Suami dia kata makan ubi, lepas tu tengah hari berulang lagi makan ubi. Jadi petang tu dia macam sakit perut lah. Sakit perut kan, buang-buang air. Jadi suami dia duk kata, itulah banyak sangat makan ubi. Padahal nak jadi asbab kan. Jadi mungkin yang dia ni pula kata, arwah ni kata mungkin angin kot. Dia kata banyak sangat makan ubi, angin kot. Allahu Akbar, sahabat-sahabat. Lepas tu terus masuk hospital. Hari ketiga kot semalam. Hari ketiga sampai ke hospital, doktor masuk air apa semua, dah jangkitan itu, jangkitan ini. Allahu Akbar. Tiba-tiba malam tadi kembali ke rahmatullah Allah. Dan pagi ni Ustazah seorang-seorang dekat dalam Masjidil Haram ni, Masya Allah, tak jangka lah bila kita terpaksa duduk dekat tempat yang tak sepatutnya kita solat, tapi sebab dah ramai sangat orang. Okay, lepas solat tu biasanya dia halau lah tempat tu. Tapi lepas solat tu kami solat jenazah. Kemudian rupa-rupanya Ustazah duduk betul-betul dekat kandang meletakkan jenazah, deretan jenazah. Ya Allah, meremang bulu roma, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Meremang bulu roma sebab deretan jenazah depan mata kita diangkat satu persatu, dibawa ke perkuburan. Allahu Akbar. Ya Kak Ayah Gaus, Akmal Kasim, Rohani Daraham. Semalam sahaja kira orang yang rapat yang kami sangat kenal, 3 orang keluarga sedang berduka, bersedih dengan kematian. Bayangkan sahabat, kematian kawan Ustaz masa Ustaz kerja dulu. Orang dah pencen dah. Orang kata orang tua memang ada penyakit. Kita tak terkejut sangat. Itu macam satu signal. Kita tahu dah. Tapi yang tengah hari Ustazah dengar kematian seorang cucu sahabat kita, umur 1 tahun, yang paling disayang. Kita nak kata, ya Allah, umur baru 1 tahun, bagilah dia hidup, cucu kesayangan satu-satunya pula. Allahu Akbar. Yang malam tadi Ustazah dengar di Malaysia ni, sahabat-sahabat, masih bekerja. Ustazah rasa umur dia pun mungkin hujung 40 atau awal 50. Masih bekerja dalam cuti hari raya. Ya Allah Tuhan, kan? Mestilah hari raya sihat walafiat, jumpa saudara sana sini. Ya Allah Tuhan, tiba-tiba balik KL, meninggal dunia. Masya Allah. Apa lagi yang kita nak dustakan sahabat? Apa lagi yang kita nak nafikan? Sedih sangat. Allahu Akbar. Sedih sangat. Masya Allah. Okay, jadi Ustazah belum start lagi ni sebenarnya. Kepada sahabat-sahabat yang baru masuk, okay, Ustazah subuh terakhir di Masjidil Haram. Kami akan check out selepas solat fardu zuhur, sahabat-sahabat dirahmati Allah di sini. Okay, Ustazah mulakan dulu. Bismillah. Terima kasih kepada yang join live Latahzan pagi ini. Ustazah tak bawa kitab. Ustazah tak plan pun nak bacakan tajuk baru setelah semalam di atas rooftop Masjidil Haram. Semalam Ustazah berada ke atas tu lah, dekat atas sekali tu. Okey, kemudian sekarang Ustazah berada di tingkat bawah daripada rooftop. Atas rooftop yang ni atas Kaabah, sedirit dan Kaabah tu tingkat 2. Lepas tu Ustazah berada di tingkat 2 lah sekarang ni. Kemudian bawah dataran Kaabah tingkat 1. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul Ummu Hasnah Harun
Suzana Sayuti, sangat betul ya Allah. Ifah Azizan, terima kasih hantar star. Semua ni adalah pelajaran untuk kita sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya duduk atas kerusi ni, moga-moga tidak dihalau oleh polis. Sebenarnya tadi hajat nak turun ke bawah tu sahabat-sahabat, tapi sebab Ustazah masuk dah lambat sikit. Boleh je sekarang ni nak turun ke bawah, tapi tempat ni sangat-sangat selesa dah. Alhamdulillah, cukuplah insya-Allah. Amin amin. Jamilah Bacu, amin. Faridah Anum, Siti Roziah Osman, Zainah Buyung, Rafiah Ismayadi, Raha Rauf, Mazidin Ibra. Masya Allah. Jom kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat Letahzan yang Ustazah sayang kerana Allah? Bagi yang baru masuk, Ustazah mulakan mukaddimah tadi bercerita tentang semalam kematian demi kematian, berita dari Malaysia yang kami dengar sangat mengejutkan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bahkan sebulan Ustazah di sini, ramai-ramai sungguh yang Ustazah terkejut. Masya Allah Tuhan, kan? Ya, betul lah kata Imam Ghazali, mati itu adalah nasihat. Subhanallah. Dan Ustazah tak plan pun untuk hari ini menambah bab yang baru. Ustazah minta maaf sahabat-sahabat, tapi anggaplah ini pertemuan untuk sahabat-sahabat Letahzan, kerana Ustazah namakan live Letahzan terakhir dari Masjidil Haram. Dan lepas ni umrah akan tutup pada 30 Syawal. Tak ada siapa dah boleh datang umrah sebab Masjidil Haram sedang bersiap sedia untuk kedatangan para jemaah haji. Okey, jadi kami pun bercuti lah. Kami bercuti sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kemudian subhanallah, Allahu akbar. InsyaAllah 15 Ogos kami datang dengan beberapa anda pun telah mendaftar. Tolong sebar-sebarkan, ada baki tak sampai 20 seat lagi insyaAllah. Dan sahabat-sahabat dirahmati Allah, termasuk juga, saya tak pasti Kak Mas Liza Bagiran dah masuk ke belum, kematian yang mengejutkan adik lelakinya satu-satunya. Okay, sahabat-sahabat kita dalam berduka, dalam bersedih, semoga Letahzan ini menjadi nasihat buat kita insya-Allah. Okay, jom kita hadiahkan mereka semua dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Betul-betul Yusniza Yaziz membaca, Ustazah membaca kisahnya Pakcik Yus tu. Salam takziah Yus. Samalah macam kes anak murid Ustazah, Puan Nurmala Syamsuddin tu. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul-betul kan, masuk hospital sekejap, siapa sangka tiba-tiba terus kritikal, meninggal dunia. Begitulah kan kematian. Allah mulakan bagi Ustazah dengan yang kita duk buat lawak hari raya, terkejut, mengejut semua tu. Rupanya dengan kematian lagi terkejut. Setakat kita tak ada rendang, tak ada lontong, tak ada ketupat, lemang, semua tu di pagi raya. Apa sangatlah yang nak mengejutkan sahabat-sahabat. Bayangkan terkejutnya kita, buka-buka mata, kita berada di barzah dah. Allahu Akbar ya Karim. Patutlah Quran menyatakan semua ahli kubur itu akan menjerit Rabbirji'un. Allah sebut dalam Quran, qala Rabbirji'un. Mereka itu menjerit, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku dah mati ke ya Allah? Aku dulu nak solat tapi aku tangguh-tangguh. Aku dulu nak bayar zakat, aku dulu nak macam-macam puasa, semua kita nak buat.
Tapi sahabat, kita rasa mati tu lambat lagi, tak apalah, nantilah. Masya Allah. Ya Allah, semoga kita bukan menjadi orang yang menyesal kemudian. Biar kita menjadi orang yang menyesal ketika kita masih berada di atas tanah, sahabat. Jangan kita menjadi orang yang menyesal ketika kita sudah berada di dalam tanah. Itu penyesalan yang sangat merugikan. Amin. Salasiah Sa'ari. Sahabat-sahabat, Ustazah saja share dengan anda untuk mohon bantuan doa, sebab Ustazah percaya dan yakin kelancaran sebulan Ustazah berada di sini teramat-amat tinggi. Syukur Ustazah. Tak tahu dah nak cakap syukur macam mana. Dalam kritikal lautan manusia ini kan, ini bukan lautan manusia ni sahabat-sahabat. Syawal ni lengang. Nampak lagi lantai-lantai tile Masjidil Haram dataran Kaabah ni. Kalau Ramadan kita tak nampak langsung. Masya Allah, sahabat-sahabat, saya tak percaya umrah akhir Ramadan berakhir dengan jaya, dengan baik. Umrah Syawal ini sehingga ke hari ini semuanya baik dan lancar. Saya percaya semua ni atas doa sahabat-sahabat juga. Anda di sana mendoakan kami di sini mendoakan anda. Indahnya ukhuwah fillah ini, kasih sayang yang kerana Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekejap ni kadang-kadang dalam Masjidil Haram ni kan, orang buat video call dengan family kat Malaysia. Ya Allah, ya Tuhanku. Kadang-kadang mereka tak sedap mereka punya suara tu sangat-sangat kuat. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita dalam tempat yang mulia. Kalau nak bicara pun dia bicara yang mulia. Masya Allah, tabarakallah. Itulah bila kita dah telefon keluarga, kadang-kadang kita tak sedar, kita terbahak-bahak bercerita pasal apa kan. Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semua lancar elok sampai majlis kami malam tadi selesai. Setakat demam batuk-batuk tu biasa jemaah. Dan perjalanan kami dengan anda Ustazah share 9 pagi ni kami dah letak beg depan pintu bilik untuk diuruskan oleh petugas hotel. Kemudian Ustazah akan ke masjid dalam pukul 10.30 pagi nak pimpin muslimat untuk iktikaf waktu terakhir di masjid. Serahkan kunci dekat lobi. Lepas tu dah keluar daripada bilik dengan pakaian yang nak balik ke Malaysia dah. Lepas tu Ustazah akan bawa mereka iktikaf menunggu azan Zuhur. Lepas azan Zuhur kami akan terus solat, sahabat-sahabat, solat Zuhur terakhir di Masjidil Haram. Kemudian Ustazah terus akan bawa jemaah untuk bertawaf wada'. Tawaf wada' ni wajib bagi orang yang nak meninggalkan Baitullah. Dan ada pantang larangnya kan. Kita tak boleh buat awal kalau tanpa ilmu, sahabat-sahabat. Ada juga semalam yang dah kalut nak buat tawaf wada'. Masya Allah, kelakar kan. Tapi itulah, perlu bimbingan. Masya Allah, amal ibadah ni perlu bimbingan. Kita tak nak jemaah kita, sahabat-sahabat, beramal dengan sia-sia. Kerana apa? Sahabat-sahabat tidak ada pimpinan bimbingan. Jadi alhamdulillah mereka boleh menerima teguran. Kenapa Muzakarah Haji Kebangsaan menyatakan kita kena tinggalkan Baitullahil Haram dalam tempoh 6 jam selepas kita bertawaf wada'. So kalau kita duduk lebih daripada 6 jam, okay, maksudnya kita kena ulang sekali lagi tawaf wada' kita tu. Allahu Akbar. Jadi ada pantang larang dia lah. Kan Ustazah cuma nak simpulkan di sini, bila kita berpisah dengan Baitullahil Haram ni, nyatakan, luahkan, tunjukkan kesedihan. Kesedihan yang kita sepertinya betul-betul berme time, bercakap dengan Allah. Ya Allah, sebelum kakiku pergi jauh daripada rumahmu ini, ya Allah, Engkau jemputlah aku lagi ke sini bersama orang-orang yang aku sayang. Jangan jadikan umrah kami, haji kami, tawaf kami ini, wahai Allah, jangan jadikan ini sebagai pengakhiran buat kami. Dan andai ini adalah terakhir buat kami, ya Allah, jadikan ia sebagai pembuka pintu-pintu syurga untuk kami. Jadikan ia sebagai penutup lubang-lubang neraka buat kami. Jadikan ia sebagai penghapus segala dosa-dosa kami. Ya Rabb, sahabat-sahabat, kalau bertawaf wada' dengan selfie, dengan ketawa-ketawa, macam mana kita nak menyatakan rasa sedih berpisah dengan Baitullahil Haram?
yang tak jumpa dekat mana-mana. Anda hebat, anda kaya raya macam mana, sahabat-sahabat dirahmati Allah, anda takkan jumpa Kaabah ni dekat mana-mana. Biarlah orang balik daripada Mekah ni cerita susahlah sekarang ni. Nak solat, nak itikaf kena halau sana sini, macam-macam peraturan. Contoh walaupun dah semakin longgar kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar sahabat-sahabat. Kenapa kita masih lagi nak datang sini? Jawapan ni sebab ada kiblat utama kita. Sebab ada Baitullahil Haram ini, Masya Allah, yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Sejarah utama terbesar umat Islam. Allahu Akbar sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya, terima kasih sahabat-sahabat dirahmati Allah. Terima kasih sahabat-sahabat yang mengucapkan. Saya terkejut malam tadi. Saya balik daripada istirahat, bawa jemaah buat kenduri dekat luar. Kiranya dekat Malaysia dah hampir subuh lah. Okay. Saya terkejut buka-buka handphone. Kenapa semua, ya Allah, penuh handphone saya dengan ucapan selamat hari guru. Kita kat sini sebenarnya tak ingat sangat tarikh. Dah tak ingat tarikh sangat duduk sini. Masya Allah, tabarakallah. Sebab sahabat-sahabat, sebelum saya gerak ke sini sebulan yang lepas, tepat tanggal 16 April adalah hari lahir Ustazah kan. Ustazah syukur kalau ada yang Ustazah tak sempat ucap terima kasih, ya Allah, dengan ucapan doa-doa kebaikan. Semoga semua doa-doa itu kembali semula kepada anda, diaminkan oleh malaikat Allah, amin. So Ustazah sedar birthday Ustazah tahun ni rasa macam sebab masa tu otak Ustazah dah teringat nak pergi Mekah dah. Tanggungjawab umrah akhir Ramadan berat, tanggungjawab nak tinggalkan jemaah Syawal tanpa Ustazah di KLIA berat sebenarnya. Jadi Ustazah tak ingat sangat dah siapa ucap happy birthday, siapa yang hantar doa-doa kebaikan, terlalu banyak. So Ustazah jamakkan aje lah. Terima kasih banyak-banyak kan sahabat-sahabat. Semoga doa-doa yang baik kembali kepada anda. Hatta nak balik ni teringat anak-anak buah duk usik Ustazah. Umi, bunga-bunga Umi yang Umi dapat masa birthday tu dah layu habis dah. Umi, belon-belon Umi semua dah kan. Tapi kita rindulah, tak sempat nak menikmati. Kita dah tinggal ke sini. Dan 16 Mei pada tarikh hari ini, betul-betul tarikh Ustazah nak berangkat balik. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah menerima buka-buka handphone bertalu-talu ucapan selamat hari guru. Jadi macam, ya Allah Tuhan, indahnya aturan-Mu. Betapa kita kalau tak berterima kasih dengan manusia, wallahi Ustazah lemah, Ustazah tak mampu nak ucap thank you seorang-seorang, tak mampu. Tapi Masya Allah, terima kasih kepada semua yang meraihkan, yang mendoakan. Masya Allah, terasa indahnya kasih sayang ini sahabat. Bukan hadiah yang besar, yang mahal yang kita harapkan. Tapi jangan cakap, Ustazah saya tak mampu bagi apa-apa, saya hanya bagi doa je. Jangan pernah mengejakan dengan doa. Jangan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita dengan doa ni kita anggap hadiah yang paling besar. Hadiah yang paling besar. Sebab Nabi yang cakap doa ni adalah senjata orang beriman. Adakah kalau kita dapat bunga-bunga tu senjata? Adakah kalau kita dapat apa hadiah kesayangan kita, kesukaan kita? Oh, ini dah lama dah aku impikan nak dapat hadiah macam ni. Kan? Itu bukan senjata kita sahabat-sahabat. Tapi doa, kata Nabi, adalah senjata orang beriman. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, cukuplah berasa kasih sayang ini seperti kasih sayang yang dicintai oleh Nabi di kalangan para sahabat Nabi. Dalam keadaan sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita subhanallah, terima kasih Nur Aziah Abu Kasim. Kita berkasih sayang melalui doa. Anda bayangkan ya, Ustazah dekat sini, sahabat-sahabat demi ummah kerana Allah, sahabat-sahabat la tahzan. Saya ialah orang kata sebagai mak kan, terharu sangat bila tengok anda saling berziarah di hari raya ni. Ya Allah, hanya disebabkan kuliah la tahzan. Hanya disebabkan 2 tahun kita PKP, kita berkuliah online dalam grup, close group Muslimat demi ummah kerana Allah. Masya Allah sahabat-sahabat. Tapi anda boleh saling berukhuwah, berziarah hari raya, subhanallah, saling bertukar-tukar hadiah. Wallahi Ustazah rasa macam sejuk hati mak mengandung. Macam tu lah, Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Masya Allah sahabat-sahabat, seronok lah. Walaupun Ustazah tak berada di situ, bayangkan kan macam itulah perasaan mak ayah kita bila tengok anak-anaknya 2
12 orang anak-anak kan. Apa yang mak-mak kita harapkan, sahabat-sahabat? Apa yang ayah kita harapkan sebenarnya daripada hubungan adik-beradik? Dia tak nak anak-anaknya bergaduh-gaduh. Dia nak anak-anaknya bersatu hati. Dia nak sampai mak ayah ni mati, adik-beradik tak berpisah-pisah. Sahabat, cukup bahagia. Mak saya dulu selalu cakap, tak payah bagi apa-apa kat mak. Mak dapat tahu anak-anak mak bersatu hati, sampai mak mati pun mak dah cukup bahagia. Masya Allah, sahabat-sahabat. Kita bukan adik-beradik satu mak satu bapa. Kita bukan adik-beradik satu mak satu bapa, sahabat-sahabat. Tapi hati kita dekat. Hanya kerana apa, sahabat-sahabat? Kita saling mendoakan. Jadi ikhlaslah dalam doa. Ikhlaslah dalam doa. Ya Allah, betul-betul di hadapan rumahmu ini, ya Allah, Engkau kabulkan hajat semua sahabat-sahabat La Tahzan yang sedang berhajat. Hajat yang baik-baik untuk dunia dan akhiratnya, ya Allah, amin. Yang sedang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang berduka Engkau gembirakan, ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, amin, amin. Didoakan Latifah Ali. Kita punya sahabat Kak Fatimah Muhammad Kuantan pun Masya Allah kematian anak dia tercinta semalam ke kemari, sahabat-sahabat. Selalu berada dalam La Tahzan. La Tahzan Kuantan memang kenal sangat Kak Fatimah Muhammad kita ni. Masya Allah, seorang ibu hebat menguruskan anaknya yang sakit. Anaknya yang sakit, duduk full wheelchair. Allahu Akbar, sahabat-sahabat. Saya kalau tengok wanita-wanita yang diuji ni, subhanallah, semoga Allah gantikan dengan syurga kesabaran mereka dengan ujian-ujian ketika di dunia. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masar, Masya Allah, Halimah Muhammad Ismail, Ina Salina, terima kasih Juliana Mustafa dan semua yang mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru yang bersama-sama live La Tahzan pada pagi ini. Sampaikan salam ustazah kepada semua guru. Sahabat, setakat nak mengajar, nak menghabiskan silibus, nak dapat gaji hujung bulan itu mudah. Nak dapatkan allowance itu, ini mudah. Kita boleh jadi guru cemerlang dengan kita menamatkan silibus, menjadikan anak-anak kita pelajar yang cemerlang. Tapi sahabat-sahabat guru sekalian, kita sebenarnya adalah murabbi. Apa itu? Yang mendekatkan seluruh anak-anak murid kita insya-Allah merasa dirinya bertuhan. Dan siapa Tuhan mereka? Rabbul Izzati, Allah Subhanahu wa taala, yang hanya paling layak disembah. Anda guru matematik, guru masakan, guru memandu, kita semua ada peranan untuk membawa semua anak-anak murid kita ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, untuk makin dekat, makin tunduk kepada Allah. Jangan jadikan alasan ini tugas guru pendidikan Islam lah ustazah, nak kenalkan diri anak muridnya kepada Tuhan. Tidak, sahabat-sahabat dirahmati Allah, bukan ustaz-ustazah punya tugas sahaja. Anda guru matematik, anda guru senaman, nak bersenam waktu mana? Petang. Pastikan anak-anak dah solat asar. Anda guru sains, tanya semalam siapa yang tak solat subuh? Kan tak salah. Dekatkan mereka dengan Tuhannya. Dekatkan mereka dengan Tuhannya. Hidup kalau tak rasa bertuhan sangat bahaya. Sebab akhirnya dia akan menuhankan dirinya sendiri. Kenapa nak kena buat macam ni? Kenapa nak tunduk pada Allah? Kenapa nak ikut akhlak Rasulullah? Tu dah mulalah tu. Suka hati akulah. Suka hati akulah, harta aku, kesihatan aku, kekuatan aku. Allah, Allah, sahabat-sahabat. Allah Maryamun. Masya Allah, siapakah? Kawan saya tengok live Ustazah, dia kata Ustazah ada. Masya Allah. Tengok macam ni lah kat sini. Ustazah akan bertemu dengan Ustazah sebenarnya. Waalaikumsalam. Saya Izzatu Ustazah daripada Kedah. Dari Kedah. Allah bersekejap sahabat. Masya Allah. Macam inilah sebab tu Ustazah kalau dekat sini memang Ustazah kena pakai niqab. Tapi baru Ustazah perasan, Ustazah berteringat, bila live daripada sini, orang yang dekat sini mestilah dia tahu kan Ustazah ada dekat area mana. Masya Allah. Dia bawah lagi. Dia memang tak boleh nak lari. Dari bawah naik Di atas. bawah. Kawan cakap turun dari atas dia pergi. Kira salam kat dia. Masya Allah. Okey. Okey, baik-baik. Bila balik? Hari ni baru sampai insya-Allah hari. Baru sampai hari ni. Baru hari umrah lah ni. Boleh umrah. Ustazah, sebulan
Hari ni balik. Lepas Zuhur nak tawaf wada insya-Allah. Dah itu daripada itu Ustazah tak balik balik. Tak balik. Ustazah bawa jemaah akhir Ramadan. Lepas tu tunggu jemaah Syawal masuk. Hari ni baru nak balik insya-Allah. Doakan sepanjang berdoa di sini, doakan keberangkatan kami dipermudahkan insya-Allah. Okey, baik. Selamat baik. Insya-Allah. Sallallahu Muhammad. Boleh. Insya-Allah. Sekejap nak bergambar. Okay, salam kat kawan nanti. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Macam itulah, macam mana nak lari? Okey, sebenarnya kan daripada tadi lah Ustazah duduk dekat sini, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Memang macam ada orang duduk dengar sekali kan kuliah. Tapi tak macam diorang segan kadang-kadang nak tegur. Tapi Ustazah tak suka sahabat-sahabat Latahzan kalau jumpa Ustazah kat mana-mana, mana mungkin Ustazah boleh ingat semua orang. Jadi tegurlah. Bila tegur tu baru kita syok kan. Sahabat-sahabat, terima kasih sebab tegur Ustazah. Ustazah tak boleh nak kenal semua orang. Tapi kadang-kadang walaupun bertutup macam mana pun, subhanallah, suara kita ni orang kenal. Semalam kan contoh sangat kelakar sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semalam dalam lift, orang tu mungkin baru sampai dekat hotel Ustazah duduk tu. Lepas tu dia peluk Ustazah dari belakang. Ni bukan Ustazah Muzayanah ke? Masa tu Ustazah dengan jemaah lain nak makan. Dia nak masuk lift kan, dia keluar balik. Dia peluk Ustazah semua. Dia kata, saya tak tahulah dia ada dalam live ni ke tidak. Dia kata, saya ni kenal Ustazah Muzayanah ni daripada Ustazah belum popular. Dia kata perkataan dia tu yang Ustazah nak tergelak. Kenapa sekarang dah popular ke? Dia kata daripada belum popular. Lepas tu tak apa lagi lah, ajaklah dia duduk sembang kan. Sekali dia kata apa, tapi saya terkejut lah Ustazah sekarang ni. Kenapa kan? Rupa-rupanya sahabat-sahabat rahmati Allah, dia kata dulu Ustazah ni slim. Dia cakap dekat jemaah Ustazah, sabar je lah aku. Ustazah ni slim, kecil je. Dia tunjuk kecil je Ustazah ni dulu, slim sangat. Sekarang bila dah popular, dah keluar TV, ya Allah. Disebutlah perkataan berseri-seri. Tak apa lagi lah kan, lembutlah hati dengar. Tiba-tiba dia cakap, lepas dah keluar TV, dah popular, ya Allah, bulatnya Ustazah. Tu dia. Kau disebut bulat depan anak-anak murid Ustazah. Ustazah persegi je. Okey, kalau dah bulat tu baik aku terus makan dia. Tak payah nak sembang panjang lagi dah. Masya Allah. Allahu Akbar. Tapi kan macam-macam tau makcik-makcik ni jumpa dekat sini, sahabat-sahabat. Macam-macam. Kadang-kadang bahasa tu kita boleh belajar. Kan anak-anak murid Ustazah yang jemaah Ustazah pula, Ustazah aduh ke depan-depan orang dia cakap macam tu. Tak apa, bukan semua orang dalam berbahasa dia boleh membahagiakan. Ustazah okey je. Ustazah kalau saya mesti marah. Aduh, dia kata bulat lah, montel semua keluar perkataan. Memang dah betul pun. Sebab Allah nak tunjuk apa tahu, daripada awal-awal Ustazah berada di sini, sahabat-sahabat. Ni jemaah umrah Ustazah akhir Ramadan, Syawal kan. Ustazah dekat TV nampak besar je. Ustazah dekat TV nampak besar, tapi bila dah jumpa ni kecil lah pula. Kan kita angkat-angkat kening. Ustaz Azwan pun sabar je lah kan, macam tu. Tapi bila jumpa kes macam semalam, Ustazah ni dulu kecil, bulat. So kau nak rasa apa? Maknanya sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak kata apa? Semua tu adalah bahasanya orang. Kita nak kecil hati macam mana, kita nak marah orang macam mana. Tengok berapa banyak manusia sedang bertawaf tu, semua ni dengan perangai masing-masing. Namanya pun manusia, sahabat-sahabat. Anda suka pandang bercakap dengan Ustazah ke suka tengok Kaabah? Hamba Zulina Wanci ni junior saya masa sekolah. Anda boleh PM tepi dia lah kalau nak tengok betapa nakalnya Ustazah masa sekolah dia lah. Masya Allah. Kan, tapi kalau kita nak jadi manusia yang sikit-sikit sentap, sikit-sikit berasa hati, sikit-sikit nak left group, hidup kita penat, sahabat-sahabat. Hidup kita penat. Kan? Ya, Cik Somke, perempuan pantang disebut bulat. Saya tak, saya okey. Bahkan kadang-kadang saya selalu cakap dah bolat-bolat tu saya suka, sebab saya tak tahulah. Tak tahu sebab mungkin sebab suami saya suka orang bolat ke. Saya okey je. Lepas tu sebab tu semalam jemaah, Ustazah ada ke dia cakap macam tu? Lah kenapa? Okey je. Suka, kita kena terima. Betul sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita kena terima sikapnya manusia.
Kita tak boleh ubah orang. Kalau kita nak ubah orang, kita penat sangat. Kita ubah diri kita. Okey, aku tak suka orang cakap macam ni, so aku jangan bercakap macam ni dengan orang. Kita kadang-kadang tak sedar diri. Orang punya perangai, dia ni perangai tak senonoh. Wah, kalau perangai orang tak senonoh tu nampak saja. Kita tak nak cermin ke diri kita, sahabat-sahabat. Berapa banyak orang tak suka dengan perangai kita, tapi dulu kini selamanya perangai itulah yang kita bawa. Kita tak ubah-ubah lagi diri kita. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nak jadi manusia apa kita ni 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, hidup sampai 70 tahun. Perangai itulah yang kita bawa. Kadang-kadang anak-anak mengadu dekat ustazah, mak saya tu perangai memang macam tu. Saya dah kenal daripada dulu. Bapak saya pun kata mak saya tu tak akan berubah. Tapi majlis ilmu duduk soft paling depan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Menadah kitab macam-macam majlis ilmu itu ini, tapi perangai buruk tu kita tak ubah. Payahlah sahabat-sahabat. Patut Allah Maha Bijaksana menyatakan dalam Quran, sahabat-sahabat, Allah takkan ubah sesuatu kaum kecuali kita ubah nasib diri kita sendiri. Masya Allah, sahabat-sahabat. Perlu muhasabah, sebab kadang-kadang belajarlah daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia kata sahabat-sahabat kita ni kadang-kadang bercakap semata-mata nak jaga hati kita je. Akhirnya kita jadi makin lemah, jadi mengada-ngada, jadi makin takabur hidup atas dunia. Tapi sahabat-sahabat, kita kena belajar, sahabat-sahabat dirahmati Allah, untuk mendengar kata-katanya musuh. Kata-katanya orang yang tak berapa suka dengan kita. Kata-katanya orang yang bila berjumpa kita, ya Allah, lezanya mulut dia ni. Kenapa kita kena dengar kata-kata orang macam tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Baru kita, ya Allah, betul juga apa dia cakap ni. Macam tu kan, sahabat-sahabat. Jadi ustazah saya contoh balik-balik bilik, bang, tadi ada orang tu bulat-bulat. Tak boleh lah, nak ubah diri ni, nak diet lah bang. Ni dah berapa kali ratus dah cakap kat ustaz nak diet kan. No. Ustaz Azwan terus no. Pengumuman di hadapan Kaabah, suamiku cukup tak suka. Kuyus, sekian dia maklumkan. Nanti dia kata tak balance. Masya Allah. Tapi kadang-kadang orang lelaki ni, saya belajar sesuatu, sahabat-sahabat, dia tengok siapa mak dia. Kalau mak dia macam jenis, yelah, mak arwah mak dulu, Masya Allah, mak ustaz tu cantik. Saya suka tengok muka dia, tapi badan besar kan. Jadi dia nak kita ni macam mak dia kadang-kadang. Masya Allah, makcik Syikin. Allahu Akbar ya Karim. Jadi ustazah tak kisahlah, sahabat-sahabat rahmati Allah, orang cakap bulat ke apa ke. Ya betul, yang penting kita sihat, jaga diri. Masya Allah, hujan lebat ke, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Betul. Jangan marah kalau orang sikit-sikit nak sentap, nak kecil hati. No, sahabat-sahabat. Okay, Nur Ashitah Salim, terima kasih ucapan-ucapan Hari Guru yang daripada tadi. Masya Allah. Sekarang pukul berapa, sahabat? Bukan ustaz cakap tak balance, sahabat, tapi saya pun kadang-kadang, bang, kita kena diet, abang tu kena dah kurus sikit dulu, abang main bola segala-segala macam tu. Nanti mulalah dikeluarkan fatwa macam-macam. Kan, sahabat-sahabat, yang penting sihat. Dia kata macam tu. Allahu Akbar. Kita terima apa orang, kita tak boleh ubah orang, kita kena ubah diri kita sendiri. Betul? Okey, 11.30 tadi Ustazah start 5.45. So Ustazah rasa, sahabat-sahabat, Ustazah nak bawa anda keluar daripada Masjidil Haram ni, sebab Ustazah nak kena kemas final lah, kemas beg Ustazah sebelum pukul 9 nak kena letak kat luar kan. So Ustazah nak kena tinggalkan kursi yang Ustazah duduk ni, bagi orang lain pula duduk. Kita menikmati Kaabah buat kali terakhir daripada Masjidil Haram. Ya Allah, sampaikanlah semua sahabat-sahabat La Tahzan ke sini, khususnya yang belum pernah sampai, yang belum pernah menunaikan ibadah haji. Segera Allah jemput, Allah kabulkan doa-doanya ya Allah. Panggillah ya Allah, panggillah sahabat-sahabat, berniatlah. Walaupun anda tengok hanya dalam live La Tahzan ni, berdoalah, berniatlah. Allah Maha tahu isi hati kita ya Allah. Semoga datang lagi ke sini membawa seluruh kesayangan kita. Amin. Membawa seluruh kesayangan kita. Allahu Akbar, sahabat-sahabat. Inilah suasana menanti waktu duha di Masjidil Haram. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sangat lengang.
berbanding akhir Ramadan tempoh hari. Baitullahil Haram ni selepas zuhur Ustazah akan bertawaf wada. Ustazah bawa muslimat bertawaf wada di bawah. Okey, cuba anda tengok yang bertawaf di bawah tu, lelaki semua pakai ihram. Kalau dekat tingkat 1 ni, ini ruang tawaf untuk tingkat 1. Tapi anda bayangkan luasnya, tu lampu hijau kan, tempat bermulanya tawaf, lampu hijau. Dia setentang dengan penjuru Hajarul Aswad. Anda nampak? Ni penjuru Hajarul Aswad. Ya Allah, semoga menjadi ilmu kepada sahabat-sahabat yang belum pernah sampai ke sini. Di mana tempat bermula dan berakhirnya tawaf, di penjuru Hajarul Aswad dan bertentangan dengan lampu hijau. So, bila kita berada di penjuru ini, sahabat-sahabat, kita memulakan tawaf dengan petang ni niat Ustazah adalah niat aku menunaikan tawaf wada 7 keliling kerana Allah. Kalau orang yang kat bawah tu, perempuan-perempuan muslimat tu ada yang bertawaf sunat, niat aku menunaikan tawaf sunat 7 keliling kerana Allah. Sebab tu dekat kawasan tu yang paling sesak, kawasan penjuru Hajarul Aswad, sebab orang berhenti sekejap untuk berniat. Ada juga tawaf umrah. Kita mula-mula sampai dalam ihram kita bermiqat tu, itu adalah tawaf umrah. Niat aku menunaikan tawaf umrah 7 keliling kerana Allah. Jadi malam tadi Ustazah buat khulasah supaya yang berumrah dengan Ustazah ni sampai ke tahap boleh mengajar. Boleh mengajar orang lain tanpa jadi pengajar sesat lah. Kan? Apa jenis tawaf yang kita dah buat selama 2 minggu di sini? Tawaf umrah, tawaf sunat, tawaf wada'. Tawaf umrah sahaja yang perlu dalam ihram. Tawaf sunat tak perlu. Tapi undang-undang sekarang Masjidil Haram, hanya orang yang memakai pakaian ihram boleh berada di dataran Kaabah. Okey, ini dah cukup baiklah sahabat. Dekat kawasan atas ni orang tak pakai ihram boleh bertawaf. Kalau bulan 12 dulu, orang tingkat atas ni pun hanya orang yang pakai ihram boleh bertawaf. Jadi kesian muslimin. Muslimat boleh masuk at any time untuk bertawaf. Dia nak kurangkan jumlah orang yang berada di dataran Kaabah lah tujuannya. Maka disebabkan itu berapa ramai, kan minta maaf kata kadang-kadang di kalangan pembimbing-pembimbing mereka jugalah yang mengajar, pakai je kain ihram. Orang lelaki pakai je kain ihram. Duduk dekat dataran Kaabah, boleh dekat dengan Kaabah, duduk je. Pakai kain ihram. So Ustazah pun cakap, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kita pakai kain ihram, tapi sebenarnya kita bukan dalam ihram, maka bolehlah pakai seluar dalam apa semua orang lelaki kan. Jadi Ustazah kata aku nak bagi tahu je dengan polis ni, suruh pasang scanner. Siapa pakai seluar dalam dekat dalam kain ihram tu, maknanya dia bukan dalam ihram lah. So, sahabat-sahabat, sepatutnya mereka tak boleh buat macam tu. Kita nak buat ibadah. Kenapa kita nak lawan Allah? Sebab undang-undang Allah ada. Undang-undang hamba-hamba Allah ada. Kita tak suka dengan undang-undang ni. Tapi bila kita jadi pendatang ke tempat orang, kita kena takur ikut. Kat Malaysia pun macam tu. Nak buat meniaga itu, ini ada undang-undang dia. Kenapa kita dengan sombongnya cakap, kenapa nak kena perlu ikut undang-undang? Bukan kerajaan yang bagi makan. Allah. Kalau Ustazah cakap macam ni pun anda kata, ni pengampu kerajaan pula dah. Memang tidaklah sahabat-sahabat. Kita hidup lillah. Allah yang bagi nyawa, Allah yang bagi rezeki. Tapi Allah suruh kita akur apa sahaja undang-undang. Jadi undang-undang di sini, lelaki hanya yang pakai ihram, dalam ihram boleh berada di dataran Kaabah. Saya cakap dengan jemaah saya, tolong jangan buat ibadah disulam dengan penipuan. Ustaz-ustazah tak tahu, tapi Allah tahu. Latihlah diri kita nak buat apa je, jangan menipu. Okey, sahabat-sahabat, jadi kadang-kadang banyaklah matlamat nak menghalalkan cara. Kan kita sedih benda-benda macam ni kadang-kadang berlaku. Allahumma salli ala Muhammad. Tawaf ke atas sebab takut langgar undang-undang. Macam mana? Boleh ya Ustazah tawaf ke atas sebab takut langgar undang-undang? Maksudnya macam mana tu? Dia tawaf dekat atas ni sebab dah memang undang-undangnya, sahabat-sahabat. Itu maksud Ustazah. Bukan maksud Ustazah dia bertawaf ke atas ni bukan niat lillah, tapi niat takut undang-undang. Bukan macam tu. Faham Sahabat-sahabat faham Sebab kat sini Ustazah berulang kalilah cakap dengan jemaah. Tapi untuk ni sekadar info lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Minta maaf lah kalau ada yang tak setuju. Jadi bagi Ustazah, kita buat apa je dalam hidup ni sebab Nabi SAW bagi tahu, laisa minna, bukan dari kalanganku sesiapa yang menipu. Bukan dari kalanganku
sesiapa yang menipu. Jadi kita nak masuk semata-mata nak dekat dengan Masjidil Haram, dengan Kaabah, kita menipu. Kita tak dalam ihram tapi kita pakai pakaian ihram. Sahabat-sahabat, macam itulah maksudnya kan. Jadi ada banyaklah perkara sahabat-sahabat dirahmati Allah yang ustazah nak sebut, tapi tetap ada perbahasan, tetap ada ustaz-ustazah yang mungkin tak setuju. Okey, sebab macam mana bagi ustazah, selagi kita mampu ikut-ikut, kan, selagi mana benda tu tidak mensyirikkan Allah. Begitulah, insya-Allah semuanya akan mempermudahkan urusan kita. Allah akan bantu kita, Allah akan beri berkat. Bila hidup kita berkat, semuanya jadi mudah sangat sahabat-sahabat. Allah akan campakkan nur iman, redanya, taufik hidayahnya kepada kita. Okey sahabat-sahabat, jadi ustazah minta maaf kalau ada pendapat yang tak sama dengan ustazah. Jadi ini pandangan. Sebab ada juga yang mengajar masuk je kan. Kadang-kadang kita jumpa jemaah kat sini, buat umrah ke? Taklah ustaz, nak sembahyang depan Kaabah. Kan? Oh, ingat buat umrah. Tak ustaz, pakai ihram je ni, dalam ada spender ni. Sabar je lah aku. Kan? Jadi itulah macam mana nak dapat redanya Allah. Minta maaf kalau ada yang berlainan pandangan. Jadi yang nak datang umrah tu, itulah pandangan ustazah. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah, syukur jemaah Al-Fawaz Travel semuanya akur. InsyaAllah hari ini muslimat akan tawaf wada dengan ustazah selepas zuhur di bawah. Lelaki-lelaki kami, ada yang seorang tu yang tak sihat, kami minta petugas tolak dengan wheelchair. Dan ruangan atas ni, yang luas ni adalah tempat tawaf lelaki-lelaki yang sihat. Okey, jadi ataupun mereka boleh memilih untuk tawaf dengan skuter. Walaupun ustazah tak menggalakkan orang sihat tawaf pakai skuter, tapi sebab kita nak check out hotel, nak makan, nak tunggu bas, takut lambat, takut mereka dah penat, dah rasa badan tak sihat, ada halangan, maka pakailah skuter. Orang perempuan ustazah kata yang sihat wajib ikut saya untuk tawaf wada. Sebab hari tu mereka umrah pertama semua, ustazah kan tak dapat pimpin mereka, petugas lain pimpin sebab ustazah ABC. Now ustazah dah bersih, ustazah sangat seronok untuk pimpin mereka tawaf wada. Kita melahirkan rasa sayu hati nak meninggalkan Baitullahil Haram, bersama-sama merasa sedih. Masya Allah sahabat-sahabat, kalau orang daripada negara China dia nak tinggalkan tawaf wada dia, dah habis 7 keliling tawaf sunat, melaksanakan solat sunat tawaf, mereka akan jalan mengunduh ke belakang sambil lambai-lambai Kaabah dengan air mata yang bercucuran sampai taratu. Ulama mereka mengajar mungkin. Tapi ustazah tak adalah suruh anak murid ustazah sampai berjalan undur ke belakang, sagikan langgak apa dekat belakang ni kan. Jadi cuma ustazah kata hindarkan sembang-sembang lara, tidak ada berselfie, berfoto-fotoan lepas tawaf wada. Tundukkan hati kita, nak lagi datang, nak lagi datang, nak lagi datang. Tundukkan hati kita, semoga Allah terima segala doa, taubatan nasuha kita ketika berada di sini. Tundukkan hati kita, kita hamba Allah yang Maha Agung. Allah adalah Tuhan kita. Ini rumah Allah sahabat-sahabat, ni bukan Tuhan. Tolong jangan salah faham. Kenapa orang semua nak pergi Kaabah? Sebab nak nangis-nangis, nak minta depan Kaabah. Ya Allah, Kaabah ni bukan Tuhan. Allah marah kalau kita menuhankan Kaabah. Masjidil Haram ni bukan Tuhan sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuhan kita adalah Allah. Tolong jangan salah faham. Ada orang yang depan Kaabah ni cukup baik, cukup tunduk, balik Malaysia lupa segala. Itu malam tadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, malam tadi Masya Allah, kita memang nasihat sangat-sangatlah jemaah yang nak balik ni. Allahu Akbar. Saya tak naklah jemaah saya dalam keadaan seperti bertuhankan Kaabah, balik Malaysia lupa dah Allah. Tak nak macam tu. Allahu Akbar. Okey, anda pandang untuk kali terakhir. InsyaAllah nanti ustazah masih lagi bergambar depan Kaabah, tapi ustazah tak buat live lah mungkin. Okey. Ya Allah, semoga semua anda akan sampai di sini, akan berada di penjuru Hajarul Aswad, di Multazam, depan pintu Kaabah. InsyaAllah anda akan sampai ke sini. Wallahi sahabat-sahabat, saya nak sangat semua kesayangan-kesayangan saya sampai ke sini. Biar yang pertama kali atau berkali-kali. Tapi jujur sebenarnya ustazah sangat nak bawa orang yang pertama kali, tapi tak mampu sahabat-sahabat. Semalam ustazah umumkan kita akan bawa seorang lagi sahabat Latahzan, tapi macam itulah. Tolonglah sahabat-sahabat kan, orang yang memang istiqamah. Istiqamah dengan apa? Dengan majlis ilmu. Istiqamah dengan apa? Masjid dan surau. Istiqamah dengan apa? Dalam ibadah.
Ni kadang-kadang Ustazah dah bagi dah syarat. Dia pergi PM tepi. Ni makcik jual keropok kat kampung saya. Bukan mereka tak layak. Tapi kita ada kategori-kategori. Kategori yang Ustazah offer semalam. Di kalangan sahabat-sahabat Latahzan. Anda nak kenalkan diri anda boleh. Tapi sahabat-sahabat tim khidmat Ustazah kenal anda. Tak pernah tengok pun nama ni Ustazah. Macam tu kan. Jadi kita nak sahabat-sahabat yang istiqamah, yang membantu menyebarkan komen-komen terbaik, nota-nota, catatan, subhanallah. Semoga Allah pilih anda insya-Allah. Okey. Walaupun seorang yang Ustazah bawa dengan izin Allah, bukan duit Ustazah sahabat-sahabat, tapi kerana kasih sayang antara sahabat-sahabat Latahzan. Masya-Allah pasti anda akan sampai ke sini pasti insya-Allah. Okey? Masya-Allah. Okey, bye-bye. InsyaAllah semuanya anda akan sampai ke sini dengan izin Allah. Berniatlah sahabat, berniatlah. Kita tinggalkan dulu. Ustazah nak minum air zam-zam. Lepas tu Ustazah nak keluar daripada sini. Ustazah bawa anda. Okey, nak tunjukkan Bukit Sofa tempat sa'i. Sana tu. Nampak tak ramai orang tu? Dekat lampu bawah yang cantik tu. Itu adalah Bukit Sofa, tempat bermulanya sa'i. Okay, Bukit Safa. Okay, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Situlah tempat bermulanya. Ya Allah, semoga anda dapat merasa. Amin. Okay, Ustazah nak minum air zam-zam. Sekejap ya sahabat-sahabat. Nanti tengah hari Ustazah akan cuba turun ke dataran Kaabah pula. Not cold. Jadi minuman Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semua sahabat Latahzan akan merasainya satu hari nanti. Amin. Yang ni yang sejuk. Ni ada cara-cara untuk minum air zam-zam. Okey, jap. Okey. Dah baca dulu, saya nak minum. Bismillahirrahmanirrahim. Tak maaf bagi yang puasa. Lupa nak buka mic. Mesti anda dengar kerut-kerut saja minum. InsyaAllah akhir Ramadan kat sini langsung tak ada ruang. Penuh dengan manusia. Ya Yusniza Aziz, insyaAllah. Doa yang baik-baik Yus. Walaupun jasad tak berada di sini, kenangan Yus berada di sini. Masya Allah. Cukup untuk mendekatkan kita dengan Allah. InsyaAllah. So, Ustazah akan bawa anda dalam keadaan kat sini sahabat-sahabat, tempat jenazah dikumpulkan. Bayangkan setiap waktu solat. Paling sikit 4-5-6 jenazah. Biasanya 12-18 jenazah kat sini. Sini memang tempat jenazah berkumpul sebelum dibawa keluar daripada pintu tu untuk dibawa ke permakaman, perkuburan. Okey. Semput itu adalah biasa bila berjalan. Ustazah nak bawa anda balik ke hotel. Ni nanti kalau kita bertawaf wada', Ustazah akan ajak jemaah pandang je Kaabah. Jangan bercakap benda-benda yang lara. Masa kita memandang ni sahabat, hati kita, ya Allah, aku nak datang sini lagi. Itulah dulu ketika pertama kali Ustazah sampai ke sini. Ustazah tak pernah buat umrah, tiba-tiba Allah rezekikan Ustazah buat haji pada tahun 2008. Ya Allah, setiap kali bertawaf tak ada doa lain. Ya Allah, aku nak datang sini lagi, bawa semua kesayangan aku dan syukur. Ustazah dah bawa seluruh adik-beradik Ustazah, mak bapak, mak ayah Ustaz datang ke sini. Alhamdulillah, walaupun hanya sekali setiap seorang. Memang boleh je Ustazah nak bawa mereka berkali-kali, tapi sahabat, Ustazah ada agenda lain. Adik-beradik Ustazah, keluarga Ustazah bukan yang lahir satu rahim dengan Ustazah saja, tapi semua orang-orang Islam boleh jadi adik-beradik Ustazah. Kita sama-sama sahabat-sahabat, sama-sama dalam ukhuwah ini, dalam dakwah ini, dalam mengekalkan kalimah la ilaha illallah terus bersinar di atas muka bumi Allah. Kita semua adik-beradik, kita semua bersaudara. Allahu Akbar. InsyaAllah. Ni Kak Rukiah mana ni? Sekejap Ustazah tengah berjalan, Ustazah tak boleh nak baca komen sangat. Ni polis-polis perempuan dia. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Tengok cara mereka membersihkan comel kan? Sangat bersistem.
Sekejap, anda bayangkan seluas ini Masjidil Haram. Cara mereka membersihkan ni sekelip mata je. Tu dia. Kalaulah boleh bawa balik Malaysia ni, sekejap je boleh mop Darul Fawaz. Kuang-kuang. Jangan buat lawak lah Ustazah Zai. Beg tak kemah lagi Ustazah Zai. Aduh, dah tak boleh shopping dah sahabat-sahabat. Lupalah pukul berapa saya tak sarapan lagi ni. Kan sampai kat bilik boleh lagi ke tak bersarapan. Tak apa, kalau tak boleh sarapan, minta tolong Ustaz Azwan belikan apa-apa yang patut. Yang penting dapat live dengan anda. Sebab inilah Ustazah live dari Masjidil Haram. Petua Ustazah Zai bila keluar dari masjid, cakap kat pakcik-pakcik, jangan keluar selagi tak nampak bangunan clock tower ni. Sebab hotel kami ditandai dengan keluar dari masjid mesti nampak clock tower. Mudah sahabat-sahabat. Kalau pakcik-pakcik kampung yang tak pernah ke mana-mana kan, tiba-tiba dia keluar ikut pintu lain. Pintu terlalu banyak. Pintu lain. Mereka akan sesat barat lah orang kata. Okay. Dia mesti pastikan dia nampak clock tower ni. Sekejap nak keluarkan kasutku yang super mahal dan cantik ni. Kasut yang dah botak tapak dia ni. Ya Rasulullah. Barakah betul kasut ni. Berapa kali dah sampai sini. Datang bulan 8 ni kita pakai kasut baru pula. Ya, kasut baru dah ada. Tapi Ustazah Zai selagi boleh pakai, gitu loh. Sahabat-sahabat, kita jalan. Okey. Bawa anda sebab hari ni kat sini pagi lagi. Nanti Ustazah nak masuk awal, sebab tu Ustazah tak buat duha. Ustazah masuk nanti boleh buat solat-solat sunat yang lain. Nak masuk awal nanti sebab nak ajak muslimat duduk dekat dengan kawasan Kaabah. Sebab lepas je solat kami nak tawaf wada'. Okay, itu tips-tips dia lah. Lepas tu Ustazah akan naik flight. Sebenarnya flight Ustazah 9 malam di sini waktu Mekah. Jadi anda sedang tidur nyenyak. So Ustazah akan sampai di Malaysia 11.30 pagi waktu Malaysia. Doakan tak delay. Sebab apa sahabat? Doakan tak ada masalah apa. Sebab sampai Ustazah di KLIA dengan Ustaz, akan pastikan jemaah dapat semua beg. Jemaah yang nak balik ke Terengganu, Kelantan semua dah settle. Baru Ustazah boleh tinggalkan jemaah. Okay, bila dah mereka semua settle, kami akan menjadi orang last kali balik. Dan balik kali ini sangat istimewa. Kami sewa van persiaran untuk bawa 6 orang umrah tajaan Sabah balik ke rumah Ustazah. Okay, balik ke rumah Ustazah, bagi mereka makan, rehat tidur. Dan alang-alang Ustazah nak bagi mereka makan, Ustazah order lah makan untuk Ustazah bawa ke surau rumah Ustazah, untuk Ustazah berhari raya dengan jiran-jiran. Ni Ustazah umum dekat Latahzan ni. Tapi sahabat-sahabat, jangan cakap Ustazah tak jemput ke. Jenuh kalau beratus orang di Pakat Mai. Cuma nak bagi tahu jadual Ustazah lah. Ustazah akan bersama jiran-jiran yang sebenarnya mereka adalah keluarga Ustazah juga. Okay? Memang sampai pun mungkin dah lewat malam dekat nak maghrib. Lepas maghrib tu terus ke surau. Sebab surau malam ni ada, malam esok ada kuliah. Jadi Ustazah akan buat jamuan tu lepas isyak. Jadi lepas tu pakcik-pakcik Sabah boleh rehat. Rabu subuh Ustazah akan ke KLIA semula untuk hantar mereka ke KLIA. Mereka akan fly ke Sabah. Okey, 18 hari bulan tu adalah masa Ustazah nak jumpa adik-beradik, sahabat-sahabat terima khidmat. 19 hari bulan Ustazah akan gerak ke Pulim sebab nak melayani ayah Ustaz. 20 hari bulan akan masuk hospital Penang untuk operasi jantung. Kenapa Ustazah cerita semua ni? Ustazah harapkan doa anda. Masya Allah, burung-burung merpati yang sentiasa berzikir. Kat sini tengok anak-anak ni. Dia suka sangat bagi makan burung. Masya Allah. Inilah burung-burung di waktu duha, sahabat-sahabat. Masya Allah Tuhan. Wah, Hajah Norma pun mendaftar di Pen Mutiara. Jom sahabat utara. Ada beberapa je lagi baki seat.
kita penuhkan Pen Mutiara Hotel hari Ahad ni untuk bersama Ustazah. InsyaAllah anda tidak rugi. Lagi-lagi nak mempercantikkan ukhuwah kita. Niat kita hanya satu, sahabat, mencari redanya Allah. Amin. Okey. Situ tempat Ustazah pernah duduk Rotana Hotel hari tu. Bulan 8 ni kita akan duduk dekat tu. Hotel pertama paling depan sekali. Okey, tapi package ni taklah jauh hotel dia. Bangunan pertama dekat sini. Sangat dekat juga, alhamdulillah. Akhir Ramadan tu hari tu lewat sikit di Meridian sebelah lepas di Meridian. Ni naik bukit. Memanglah penat. Ya Allah, 500 lebih orang lagi ke masih ada. Subhanallah. Sahabat-sahabat, apa saya nak cakap? Semalam kan Ustazah tengah dekat bangunan Safwa, minum dengan Ustaz Azwan. Tiba-tiba mereka dapat musibah. Macam rumah Ustazah bocor hari tu. Ingat tak Ustazah share rumah Ustazah bocor tu? Daripada plaster shilling tu jatuh air. Orang tengah makan, cleaner berlari bersihkan. Rupanya pada masa sama kami dapat berita daripada Malaysia. Bayangkan macam itulah kita kat sini dengan adanya WhatsApp ni. Seorang owner travel lah, saya tak sebutlah travel apa, sahabat kami. Malam tadi jemaah dia patut sampai 80 orang dan menginap di Lee Meridian Hotel. Tetapi kejadian semalam sangat mengejutkan. Di Meridian Hotel berlaku kebocoran yang dahsyat. Air jatuh teruk, sahabat-sahabat. Banjir habis pecah. Hampir pecah dia punya plaster shilling semua. Okey. Jadi macam itulah kita nak cakap. Rezeki masing-masing. Cuma ujian apa pun yang sampai kepada travel, sebenarnya dia juga menguji para jemaah. Mestilah jemaah ingat travel tipu. Jadi dia minta Ustaz Azwan tolong tengok betul ke kejadian tu memang sahih. So on the dot mereka kena tukar hotel. Daripada 5 star tak tahu berapa star lah dah. Kak Nafisah, tengok bertongkat-tongkat jemaah saya. Ni Indon dengan pakaian seragam dia. Kalau dengan Alfa Was Travel ni, diorang tanya Ustaz tak nak buat seragam ke? Alamak. Ustazah bab seragam-seragam ni bukan apa sahabat. Memenuhkan almari. Nanti kita tak pakai dah. Jom makan aiskrim. Ni hotel kami. Penat. Alhamdulillah. Kalau tak turun juga KG tak tahulah. Kak Pisa, sudah sarapankah belum? Nampak tak tahu kan? Apa perasaan nak balik? Ada kat Tak cakap. Dengan kaki, dengan tongkat tengok Allah. Tapi tak pernah miss pergi masjid. Semoga lain masih ada. Saya nak bawa anda bersarapan. Tingkat M. Tumpang. Boleh. Ya Rasulullah. Semua Tanya beli bil ada nak beli air dia pukul 9 datang. Dia ada 5 liter je. Masya-Allah. 5 liter besar sangat nah. Oh. Kalau kita buat sendiri dia nanti takut bocor. Okey. Dan dia kali tak ada air lah maknanya. Balik daripada airport Jeddah tak ada. Ustazah Khadijah. Bagi kami. Oh, sorry. Ya, nak pulang ke tak pulang ni. Live lah Tazan. Oh. Makan dah. Ustazah Khadijah orang mana? Simpok. Okey. Kat mana? Kambing buluh siapa je lah. Hari ke apa? Hari terakhir ni aku dapat jua. Hari tu kan diorang kata makan nasi lemak. Tak apa sayang, saya buat sendiri. No problem. Pergi balik rehat. Tak payah. Balik rehat. Dah habis kemas ke belum? Tak apa, saya buat sendiri. Tak suka. Bukan tak suka lah, terima kasih orang buatkan. Tapi buat sendiri, feeling sendiri boleh kan silakan. Feeling sendiri macam mana? Tolong minta sendiri. Silakan, no problem. Silakan, tak ada hal. Okey, hari tu masuk diorang makan nasi lemak, saya puasa. Tolong tu Ustazah, nasi lemak dia sedap. Ya? Ada nasi lemak. Saya duduk dengan Kak Pisah lah, biar Ustazah Khadijah balik naik bilik rehat.
Rehat-rehat, menikmati tilam buat kali terakhir. Ha, boleh duduk. Tak bisa tak bagi nak. Tak bagi nak. Oh, mak. Okey, sahabat-sahabat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di dinding hijau putih lewat malam esok. Assalamualaikum. Jumpa di dinding hijau putih lewat malam esok. Bye-bye. Assalamualaikum. Doakan kami.